pada kita masuk kepada syurga Allah, kita akan melalui saat yang disebut dengan hari kiamat. Bila kita berlakunya hari kiamat, satu suasana yang mendebarkan dan menakutkan. Kemudian kita akan lepas pada hari kiamat, kita akan ditutup alam ini. Kemudian Allah jadikan alam ini sunyi saja. Dan kita belajar sebelum daripada ininya, lepas pada sunyi je Allah tanya, limanil mulkul yaum, mana raja-raja atas dunia dahulu, mana pemimpin-pemimpin yang besar di atas dunia dahulu. Ni Allah tanya waktu mana manusia berada di padang, waktu mana manusia dan seluruh makhluk senyap saja. Lalu Allah jawab, lillahil wahidil qahhar, yang ada ialah Allah yang mempunyai ketinggian, mempunyai kekuasaan dan penuh dengan ketinggian. Lillahil wahidil qahhar, Allah yang esa, dan juga saat yang disebut dengan kekuasaan Allah. Kemudian lepas pada tu kita akan, suasana kita berada di padang mahsyar Allah ini. Kemudian kita akan mula dibangkitkan balik. Dibangkitkan balik inilah bermula tajuk yang kita bincangkan ini. Lepas pada kita bangun saja, mana manusia mula bangkit balik, suasana itu akan berlaku di kalangan keadaan manusia di macam mana. Berbeza-beza orang di saat itu yang terjadi. Bila kita bangun saja di padang mahsyar, kita boleh nampak macam-macam keadaan yang akan terjadi pada kita. Tajuk inilah pada bab yang ketujuh yang kita akan bincangkan keadaan makhluk pada hari kebangkitan. Dipanggil hari, bukan hari berbangkit, hari kebangkitan. Dibangkitkan balik. Hari suasana manusia yang mula dalam keadaan mula manusia berdiri seorang-seorang menghadap di hadapan Allah. Al-Muhasibi dalam kitabnya At-Tawahum wal Ahwal berkata, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dan juga jin di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Manusia dalam keadaan bangun, jin dan juga manusia dua-dua telanjang. Jin pun telanjang, manusia pun telanjang, dalam keadaan tak ada apa-apa masing-masingnya. Bangun di padang mahsyar dalam keadaan telanjang dan rasa hina. Kenapa Allah telanjangkan tu? Kerana nak suruh manusia ni rasa tak ada apa-apa. Bila manusia bangun di padang mahsyar, dia rasa tak ada apa-apa, kecuali yang ada ialah dia bawa amalan dia. Tu sebab tu Allah jadikan dia telanjang. Orang yang pertama yang dapat pakaian ialah Nabi Ibrahim AS, kerana dia orang yang buat pakaian atas dunia. Rasulullah SAW sebut Nabi Ibrahim. Lepas pada Nabi Ibrahim, barulah Nabi Muhammad SAW. Barulah dipilih orang-orang tertentu untuk dapat pakaian di padang mahsyar Allah nanti. Orang yang dahulu merupakan para pemerintah di dunia. Mula di saat mana siapa-siapa yang pernah menjadi Perdana Menteri, Menteri besar, menjadi wakil rakyat, yang menjadi ketua kampung, yang jadi ketua-ketua di kalangan manusia, pemerintah di dunia, menjadi rendah dan hina pada hari itu. Masing-masing akan jadi rasa tak ada nilai. Jadi Perdana Menteri pun tak ada nilai, jadi raja pun tak ada nilai, jadi orang panggil daulat tuanku pun tak ada nilai dah sekarang ni. Jadi rendah hinanya pada dia. Kemudian padahal mereka dahulu boleh melakukan apa sahaja sesuka hatinya kepada orang lain di dunia. Bangun-bangun tu dia jadi tak ada perasaan, sama saja. Sebagaimana kita kan, bila kita pergi di padang Arafah, manusia berada di padang Arafah tu sama saja. Demikian juga dalam keadaan yang di waktu mana bangun di padang mahsyar, manusia jadi sama. Bila kita solat, sama je. Raja pun solat tunduk, sama saja. Keadaan demikianlah manusia bila bangun di padang mahsyar dalam keadaan hina dina, walaupun dia ni pemerintah waktu mana di atas dunia dahulu. Orang jahat datang dengan menundukkan kepalanya, lalu berdiri di belakang orang lain dengan hina dina juga. Siapa-siapa yang pernah jadi jahat, yang memilih untuk menjadi jahat di dunia, dia bangun tu dicari belakang orang, tunduk je, menunduk di belakang orang. Itu perangai orang jahat di padang mahsyar nanti. Kemudian padahal mereka dahulu boleh melakukan apa sahaja pada orang lain dengan bebas.
Di dunia dahulu bukan main lagi dia belagaknya, belagak sombong. Tapi waktu mana di padang mahsyar tu dia jadi takut, kecut je terus pada diri dia. Kemudian datanglah syaitan dengan keadaan yang sama juga. Waktu mana bangun di padang mahsyar tu sama je, syaitan pun bangun juga. Kita boleh tengok, oh ni muka syaitan yang ganggu akunya. Kita boleh nampak seekor-seekor syaitan di waktu itu. Semuanya tunduk dalam keadaan yang sama, dalam keadaan hina dina semua, di waktu mana berdiri di padang mahsyar Allah. Setelah semua makhluk berkumpul di tempat itu, bintang di langit berhamburan. Bila manusia dah berkumpul, dah naik bangkit semua, berkecai, bintang-bintang ni berkecai, jatuh berkecai, cahaya matahari dan bulan menjadi pudar seketika. Ini satu suasana yang akan berlaku waktu mana kita berada di padang mahsyar Allah, sehingga kan mereka diliputi dengan kegelapan. Bila semua dah bangkit dah, tak ada siapa lagi yang tak bangkit, semua bangkit, bintang tu berkecai, kecai sekali. Kemudian malam terus, matahari bulan terus malam, gelap terus suasana alam ini. Kemudian pada masa itu langit berputar-putar di atas kepala mereka, dan kejadian ini berlangsung selama 500 tahun. Suasana yang berlaku, langit itu pusing di atas kepala ni selama 500 tahun. Keadaan yang berlaku ini, dan akhirnya langit terbelah, berkecai. Langit itu terbelah. Lepas pada 500 tahun tu, suasana yang manusia ni nak kata mabuk tak mabuk, nak kata manusia ni dalam keadaan wama hum bisukara walakin azaballahi syadid. Suasana ini merupakan azab Allah yang mula Allah tunjukkan balasan bagi mereka yang tak beriman pada Allah. Alangkah mengerinya bunyi terbelahnya langit yang terdengar dengan jelas oleh seluruh makhluk di tempat itu. Bila terbelah langit tersebut, ngeri rasa suasana yang hari yang kita mula dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah. Allah berfirman, fa iza insyaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa iza insyaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan yang minyak itu sendiri, gemercik, mengecik. Kaddihan ni maknanya mengecik macam kita tengok api tu kan, api besi tu tang. Demikianlah merah dia, merah waktu mana terbelahnya langit itu mengecik, macam kamu tengok mengeciknya api, ngeri, takut. Kita kan bila kita tengok orang welding tu, ting tu welding ke dan sebagainya, bila laga di antar besi dengan besi tu, kita ni rasa takut. Gigi kita ni kita rasa seriaunya, kita rasa bagaikan kita ni rasa takut kalau kena mengecik tadi. Waktu mana berlakunya hari manusia mula bangkit itu, Allah pecahkan langit tu 500 tahun, pusing 500 tahun ni langit ni Allah pecahkan langit, pecah tu macam pecahnya api yang laga di antara besi dengan besi. Tu nak sebutnya gambaran bagaimana mereciknya saat demikian penuh dengan ketakutan. Kemudian dalam ayat yang lain, yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Langit itu jatuh tu macam cairan tembaga. Wa takunul jibalu kal dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Suasana yang berlaku di saat demikian. Abu Hamid dalam Kashful Ulumul Akhirah menyatakan, jika semua makhluk telah dikumpulkan di langit, dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat langit tama untuk memindahkan para hambanya ke bumi lain. Para malaikat lalu mula memungut para hamba yang saleh, baik daripada kalangan manusia maupun jin. Tidak ketinggalan memungut haiwan melata dan burung. Mereka semua dibawa ke bumi kedua, iaitu bumi yang bertanah putih daripada perak yang bercahaya. Setelah itu para malaikat yang jumlahnya 10 kali ganda
daripada jumlah makhluk mula membuat barisan untuk membataskan kedua bumi tersebut. Ni cara bila Allah nak hancurkan, nak tunjuk suasana berlakunya hari yang dibangkitkan ini sendiri, Allah alihkan orang soleh ni duduk satu tempat. Yang disebut dengan dalam surah Yasin, kita baca kan dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bila manusia bangkit je, daripada manusia bangkit itu Allah sebut terus, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisah kamu wahai penjenayah-penjenayah. Letak satu ruang sudut bumi ni, letak, kemudian orang yang jahat ni duduk satu ruang. Tengah tersebut malaikat duduk. Malaikat mula kepung ni seberamai mana malaikat 10 kali ganda makhluk bumi, makhluk manusia dan juga jin ini sendiri. Tengah-tengah di antara orang yang baik, golongan yang baik dengan golongan yang jahat tadi. Wamtaz, pisah, jangan duduk sekali di antara satu sama lain. Kemudian secara bergilir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat langit kedua, ketiga dan akhirnya sampai ke malaikat langit yang ketujuh untuk turun semuanya ke bumi. Mula turun ke bumi ini dan membuat barisan yang mengapit seluruh makhluk di sana. Mula turun, malaikat-malaikat mula turun, sehingga bumi menjadi amat padat dan makhluk menjadi sesak. Ramai tak ramai ni, bila berada di padang mahsyar tu, malaikat langit yang kedua turun, langit ketiga turun, tengah-tengah di antara orang saleh, di antara satu kelompok yang saleh, kelompok yang jahat. Dua ni pecah. Kemudian bila ramai, semakin sempit, bumi ni jadi sempit. Dia jadi demikian. Dah ramai ni, semakin ramai langit, malaikat langit yang kedua turun semua nampak di saat tersebut. Semua diperlihatkan keadaan yang Allah jadikan demikian. Kemudian bahkan mereka saling berhimpitan, masing-masing dalam keadaan berhimpitan. Sekujur badan mereka berkeringat kerana teramat panas. Manusia mula peluh terus. Dah ramai sangat ni, mula peluh. Tak ada dah, mula peluh. Masing-masing diliputi suasana yang amat mencengkam, yang penuh dengan debaran dan ketakutan. Suasana manusia di saat itu jadi rasa takut. Allah sajalah yang tahu takutnya manusia saat tersebut. Kerana apa dia? Seorang-seorang kena menghadap, seorang-seorang kena jalan depan Allah. Bagaimana mereka tidak berdebar dan tidak takut jika matahari berada di atas kepala mereka di saat demikian. Mula rasa takut. Masing-masing dia boleh rasa amalan masing-masing tu mendekatkan diri masing-masing ni dengan yang disebut matahari itu turun. Dalam keadaan yang buat maksiat ini ataupun buat dosa ni, matahari itu masing-masing rasa. Masing-masing rasa. Orang ni rasa macam ni, orang ni rasa macam ni. Suasana yang menjadikan debaran pada mereka. Yang seandainya masing-masing mengangkat tangannya ke atas, sesungguhnya dia dapat mencapai matahari tersebut. Kalau kita angkat tangan kena matahari, angkat tangan kena matahari, maknanya dekat sangatlah dengan kepala kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta jauh daripada Allah. Biar kita masuk dalam kelompok yang baik ni. Bila kita masuk dalam kelompok yang baik ni, yauma la dhilla illa dhill, orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah pada saat yang tidak ada naungan di saat tersebut. Yang ni dipanggil orang yang Rasulullah sebut sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di saat mana tidak ada naungan saat demikian. Matahari dah dekat dengan kepala. Orang-orang yang sebelah sana dia rasa sendiri, masing-masing tu rasa. Orang yang jahat tadi, kalau dia pegang, angkat tangan dia sentuh, kena matahari. Ini sebutnya suasana yang demikian. Kita ni kan jauh dengan matahari, kena 37 darjah Celsius. 37 tu pun kita rasa Allah tak tahan dah kita ni. Masuk dalam masjid, pasang kipas, pasang aircon kita ni. Nak suruh kita jangan rasa terik sangat bahangnya. Bayangkan di akhirat yang tidak ada apa-apa, kipas tak ada, aircon tak ada, apa tak ada,
diri di padang mahsyar dengan amalan masing-masing. Yang ni kita tanya, tiap-tiap orang ni ada matahari ke yang atas kepala masing-masing? Ulama-ulama jawab, tiap-tiap orang berbeza mataharinya. Bukannya satu tu semua kena, tak kira yang baik, yang dia rasa tu matahari tu. Ulama-ulama kata Allah jadikan pada dia, ada orang yang jauh sikit matahari, ada orang yang jauh sikit. Dia rasa diri dia nampak keadaan yang berlaku pada dia, yang Allah jadikan pada setiap di kalangan kita. Sebab tu kita kata, habis duduk dekat-dekat ni, sian orang sebelah tu pula. Kalau kena, tak, dirasakan matahari tu. Ulama-ulama sebutnya, berdasar pada pandangan ulama, dia kata tiap-tiap orang Allah jadikan dia rasa matahari yang berbeza-beza pada setiap di kalangan kita. Kemudian seorang ulama salaf berkata, jika matahari terbit seperti terbitnya pada hari kiamat, maka bumi hangus terbakar. Kalaulah terbitnya matahari ni macam matahari kiamat, bumi ni terbakar, atas dunia ni terbakar terus, bumi yang ada ni terbakar, maka bumi hangus terbakar, batunya melepuh kepanasan dan sungainya mengering. Sungai ni akan jadi kering. Kalaulah sekiranya matahari ni terbit di atas dunia ni sekarang ni macam terbitnya pada hari kiamat, kering habis sungai-sungai, tak ada tempat. Di padang mahsyar kelak, keadaan manusia adalah berbagai mengikut amalan masing-masing ketika mana di dunia. Macam mana kita buat di dunia ni? Kalau kita rajin bagi makan pada orang atas dunia, kita tiap-tiap hari buat open house dalam kita ni, maknanya mak kenyanglah kita di padang mahsyar nanti. Senang cerita pada diri kita demikian. Kalau kita atas dunia ni sentiasa memudahkan orang, senanglah kita di akhirat nanti. Ni atas diri kita nak amalan kita ni. Kita nak memudahkan orang ke kita nak menyusahkan orang? Siapa yang banyak menyusahkan orang di dunia, maka susahlah dia di akhirat nanti. Siapa yang banyak memudahkan orang di dunia, mudahlah dia di akhirat nanti. Atas diri kita lah. Sekarang ni kita sedang mencorakkan diri kita. Nak corak macam mana? Kalau kita nak suruh diri kita ni rasa lapang, rasa tenang dalam hidup kita, waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, di padang mahsyar nanti, kita diajar supaya memudahkan lagi di dunia ni, buat benda-benda yang boleh menyebabkan untung kita di waktu mana di akhirat nanti. Nanti insya-Allah kita akan sebut beberapa amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita jadi mudah bila kita berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Para pemerintah yang zalim di dunia akan terumbang-ambing ke sana dan kemari. Di padang mahsyar nanti keadaan manusia ni berbeza-beza. Di antara benda yang kamu nampak, yang kita boleh tengok, pemerintah yang zalim. Mana-mana pemerintah yang zalim di atas dunia ini buat khianat pada rakyat dia, dia buat khianat pada rakyat dia, dia akan terumbang-ambing di akhirat nanti, ke sana kemari dengan keadaan hina bagaikan buih di lautan, dan akan ditimpakan pada mereka rasa haus yang amat sangat. Yang ni yang besar ni, yang orang kita kata peduli apa ustaz kita dengan pemerintah, tak payah pedulilah, dia kita tak. Islam suruh ambil kira. Di antara benda yang paling utama yang kita akan dapat lihat, perkara yang pertama di akhirat nanti apa dia? Pemerintah yang zalim. Jangan buat khianat. Kamu memerintah je, kamu menjadi wakil kepada yang disuruh dengan agama, kamu kena merintah dengan cara adil. Siapa yang jadi pemerintah, dia kena tahu dia jangan buat zalim pada rakyat dia. Jangan cekik darah rakyat. Jangan kita zalim pada rakyat. Bila kita zalim pada rakyat, dalam keadaan kita ni selesa, di waktu ini kita akan rasa haus yang amat sangat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Atas dunia ni kan, pemerintah ni bila dia nak berjalan, dia ada siren polis kan. Polis tolong jaga dia. Sampai di akhirat nanti, polis mana nak jaga dia? Polis mana nak jaga dia? Pemerintah-pemerintah di dunia ni, kalau dia, jadilah apa saja, tak kira pemerintah ni terdiri daripada mana? Yang jaga negara, yang jaga negeri, yang jaga daerah, yang jaga kawasan, yang jaga lorong-lorong. Ni pemerintah dia bagi, yang ada kuasa.
yang jaga rumah-rumah tangga. Yang jaga rumah tangga tu pun pemerintah juga. Suami dia kena jaga. Kamu jangan buat zalim pada keluarga kamu. Bila kita jadi suami, jangan buat khianat. Bila kita jadi ketua pengurusi persatuan penduduk, jangan buat khianat pada penduduk. Bila kita jadi yang berhormat kawasan, ketua kampung, jangan buat khianat pada rakyat bawahan. Kemudian bila kita dapat yang disebut dengan jadi wakil rakyat, jangan buat khianat pada rakyat di bawah kawasan dia. Manakala kita jadi menteri besar, jangan buat khianat pada rakyat di bawah. Jangan buat zalim. Zalim ni lawan syariat. Bila kamu lawan syariat, kamu zalim. Jangan kamu buat zalim. Bila kamu jadi menteri, Dana Menteri, kamu jadi menteri besar, kamu jadi esko dan sebagainya, kamu kena tanggungjawab di hadapan Allah nanti. Tak kena gaya tu ambil. Di akhirat nanti haus yang amat sangat. Ni pemerintah yang zalim. Jangan senang-senang nak cukaikan pada rakyat, jangan. Anda biasa sebut benda demikian. Sikit-sikit cukai rakyat, sikit-sikit kena cukai yang tu, cukai yang ni. Cukai yang tak habis-habis cukai pada rakyat. Rakyat pula mengerahkan tenaga bayar cukai. Yang ni berdosa. Manakala kamu pula dapat duit cukai tersebut, kamu buat sembarangan, kamu boleh bebas segala-galanya. Hutang negara semakin timbun, hutang masalah semakin banyak. Kamu mengerahkan tenaga-tenaga orang bawahan untuk keuntungan pada diri kamu. Yang tu dilarang. Satu siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena jaga yang ni, tanggungjawab ini. Tanggungjawab supaya dia tidak terombang-ambing ke sana kemari dengan hina-dina bagaikan buih di lautan. Hinanya di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni kita ni siap benda kena cukai. Nak makan pun kena cukai. GST ada lagi. Kita pergi restoran-restoran tertentu kena cukai. Kena makan kena cukai. 6% kena cukai juga. Naik kereta kena cukai. Naik atas jalan raya kena cukai. Tiap-tiap tahun kena cukai. Beli minyak cukai lagi. Nak sebutnya benda yang cukai memanjang dalam hidup. Ni tujuan apa ni? Kamu cekik darah rakyat. Kamu nak cekik darah rakyat dengan cara demikian. Cakap banyak kan kena gam ni tu. Nak sebutnya jangan jadi zalim. Kamu hidup selesa, kamu duduk tempat yang selesa, bayar elektrik, bil elektrik ada cukai, bayar bil air ada cukai. Nak sebutnya cukai memanjang. Masuk hotel kena cukai. Kemudian kita buat apa pun hidup dengan kena cukai. Mata ni dah jadi beling-beling-beling dia panggil. Nak sebutnya mata ni dah jadi bintang-bintang dah kita. Duit yang kita ada segenggam habis begitu saja. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana hidup dengan keadaan cukai yang dosa lah siapa yang pegang kedudukan ini. Raja-raja sama juga. Raja-raja, jangan kamu cekik darah rakyat, jangan kamu ambil harta rakyat. Ni raja-raja sama juga dengan pemerintah. Jangan kamu ambil hak rakyat, jangan. Kerana masing-masing ada hak yang perlu dijaga di kalangan kita. Ni tak, rakyat kena bertungkus lumus untuk orang atasan. Yang ni satu dosa yang dilarang dalam agama. Jangan kita buat zalim. Kita kena merasai nikmat-nikmat yang ada, kita tu rasa. Bumi Malaysia kita ni subur dengan rezeki, subur dengan rezeki. Bukti subur dengan rezeki, orang asing datang ke negara kita. Bila raya, cuba tengok orang asing balik beraya macam mana. Bila mereka bawa balik hasil mahsul negara kita, bawa balik hasil mahsul ke negara, daripada negara kita ke tempat mereka. Nak sebutnya gambaran rezeki di sini banyak, sepatutnya diagih-agihkan dengan cara sempurna. Tiba-tiba tidak diagih dengan cara sempurna, yang menyebabkan kamu buat zalim di kalangan mereka ini sendiri. Jangan jadi demikian. Siapa yang pemerintah yang zalim, dia akan menanggung dah. Tak padan dengan bagi berim, tak padan dia panggil. Tak padan dengan kita nak bagi begitu saja, tak padan dalam hidup kita. Sementara para hamba Allah Subhanahu Wa Taala mendapat minimum segar daripada Allah, minuman segar. Orang-orang yang saleh Allah kurniakan minuman segar daripada Allah dengan minuman daripada syurga yang dihantarkan oleh anak-anak mereka. Waktu mana mereka anak-anak yang kecil meninggal dunia ni,
Bila dia anak-anak kecil yang meninggal dunia ni sebelum akil balik, anak-anak ni akan cari mak ayah, bagi minuman, bagi arwah orang yang saleh, orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana sebutkan kita ni biar jadi ramai anak. Ya, biar ramai anak. Kalaupun kita tak ada anak daripada zuriat kita, kita tambah anak-anak angkat kita. Dalam Islam benarkan, ramaikan anak. Kalau kita tak ada, kita kata saya tak kahwin ustaz, tak ada anak. Tak, anak saudara ada. Anak angkat boleh, cari anak angkat. Anak susuan boleh. Nak sebutnya anak-anak yang ramai yang Islam suruh. Yang ni kita ramaikan. Dengan tujuan apa dia? Kalaupun kita sampai di akhirat nanti, anak-anak kita ni akan banyak membantu kita, banyak memberi sokongan. Kalau tidak, kita bantu banyak benda yang kita boleh bantu. Orang nak melahirkan anak, kita bantu mereka, tanggung pembiayaan mereka. Anak kita juga ni. Ni benda-benda yang kita boleh dapat pahala daripada keadaan yang sedemikian rupa. Diriwayatkan juga daripada dia berkata, satu ketika aku bermimpi melihat hari kiamat telah berlaku. Dia tak sebut ulama ni nama apa, tapi dia cerita tentang ulama ni mimpi hari kiamat. Pada masa itu aku termasuk orang yang ada di sana, turut merasakan kehausan yang tiada tara seperti orang lain juga. Haus yang amat sangat, dahaga yang amat sangat. Namun aku lihat ada anak-anak orang Muslim yang sedang membahagi-bahagikan air minuman untuk ibu bapa mereka. Waktu mana dahaga tu aku tengok ada budak-budak kecil yang sibuk hulu minuman kepada ibu bapa mereka. Aku pun memohon pada orang itu agar sudi memberikan sebahagian minuman yang diberikan kepada aku sama. Minta sama, aku minta air. Dahaga di saat ini disebutnya lebih kurang 700 kali orang. Dahaga saat yang demikian ada dalam kitab anda baca. Dahaga macam mana saat itu? Macam 700 kali orang lain dahaganya untuk kita saat itu. Dahaganya amat sangat lah. Anak kita kan kadang-kadang kalau dia puasa, kita tengok dalam puasa tu, dahaga tu, bila dahaga tu dia sebut ada kita, nak mati dah, dia sebut ada kita, nak mati dah ni. Dahaga tu dia sebut demikian. Padahal kita kata baru lepas asar ni tak lama dah. Kadang-kadang dahaga tak dahaga dia tu, kita tengok bila nak berbuka puasa tu, ni gelas tu dia letak dekat bibir. Gelas tu dia letak dekat bibir. Kita pesan pada dia, jangan sedut itu. Jangan telan. Kadang-kadang nak sebutnya gambaran dahaga sungguh. Tu baru dunia. Ni 700 kali orang yang dahaga saat mana berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tetapi salah seorang kata, adakah kamu mempunyai anak? Bila dia minta air dengan anak-anak yang kecil, orang lain tanya dia, anak engkau mana? Anak engkau, anak kamu mana? Sesungguhnya orang yang memberikan air adalah anak-anak kami. Yang bagi air ni anak-anak masing-masing. Orang tu jawab, anak masing-masing. Kamu mesti ada anak. Maksudnya kamu mesti ada anak kamu. Kalau bukan anak kamu, kamu tak dapat. Aku menjawab, tidak, aku tidak mempunyai anak. Orang itu berkata, inilah salah satu kelebihan berumah tangga dalam hidup. Ini salah satu kelebihan berumah tangga. Rumah tangga dalam hidup kita ni, inilah salah satu. Bila ramai anak meninggal dunia kecil-kecil lagi, tak sempat lagi membesar, tak ada masalah, jangan bimbang. Dia pergi dulu, sekejap lagi kita akan menyusul. Kemudian waktu mana dalam keadaan demikian, anak-anak inilah yang akan bahagi air, dengan syarat kita soleh di saat demikian. Jangan pula lepas pada ni kan, kitanya buat je, tak sembahyang, tak tutup aurat. Orang tanya kenapa? Anak ramai dah mati. Waktu mana kecil-kecil dahulu, ramai sangat dah mati. Jadi tak apalah, nanti kita dahaga di akhirat pun ada anak-anak yang datang hantar. Tak, dengan syarat kita pun soleh di padang mahsyar. Baru ni baru di padang mahsyar, masing-masing bagi air ni dasar pada keluarga masing-masing. Itu yang anda sebut, biar kita kalau tak dapat anak zuriat kita pun, daripada zuriat kita anak-anak daripada anak angkat, anak susuan, anak saudara, anak tiri,
Maknanya anak-anak yang jenis demikian ni semuanya diberi untuk memberi kelapangan untuk diri kita juga. Ana sebut demikian ni dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni bersemangat. Biar kita ramai zuriat, biar bersemangat. Dan ana nampak agama ni mudah, bukan agama ni payah. Kita tanya, mesti anak sendirilah ustaz. Dalam kitab-kitab pun sebut dalam mesti anak sendiri. Tak, ana nak sebut walaupun tidak itu berdasar pada apa yang anda belajar, anak-anak saudara, anak-anak angkat dan sebagainya pun dianggap anak kita. Itu cara yang lebih-lebih lagi yang dekat dengan diri kita. Anak susuan misal contohnya, yang ni dekat dengan diri kita. Anak-anak angkat ni boleh batal lagi semayang dengan kita, tapi anak susuan tak batal dah semayang. Tapi kita tak ada benda ni di Malaysia. Kita ni orang kita kurang sangat. Anak susuan jarang dah. Di kalangan kita ni jarang dah nak jadikan anak susuan. Kemudian anak apa dia? Anak saudara. Di kalangan kita pun ramai yang tak mempedulikan anak saudara. Buktinya nama anak saudara pun tak ingat. Nama anak saudara kita pun kita tak ingat. Menandakan kita tak peduli pun anak saudara kita. Ni nak gambarkan apa dia? Kita tak peduli. Oleh demikian anak sebut, bila kita sebut anak, biar termasuk anak saudara, anak angkat, anak-anak ni. Yang ni kita tanggungjawablah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Macam mana pernah sebutkan baru ni, lahir je anak tu, katakanlah anak kita lahir tersebut kita tak letak nama, ataupun gugur, kandungan kita gugur, letak nama, letak juga nama. Kenapa nak suruh letak nama? Nak suruh di akhirat nanti dia ni akan jadi anak kita, dia ni akan baca doa untuk diri kita. Yang ni kena faham ni betul-betul. Ramai di kalangan kita ada yang tulis viral, letak nama anak, kalam kabut habis orang, hantar mesej pada anak, tanya anak dan sebagainya. Anak jawab, datang belajar lah. Kalau tak datang belajar, payah kita nak jawab. Datang dulu, anak jelaskan elok-elok. Nak sebutnya, kenapa kita nak letak ni? Mudah-mudahan bangun di akhirat nanti dia dianggap anak kita juga. Dianggap anak kita juga. Bila bangun di akhirat nanti, biar mudah-mudahan kita boleh panggil nama dia. Seorang-seorang kita boleh panggil. Nama dia ni macam ni, nama dia ni macam ni. Dan dia akan mampu memberi syafaat pada kita waktu mana kita di akhirat nanti. Ni ijtihad ana. Ni ijtihad. Yang ana sendiri beristihad nak sebut gambaran bagaimana dalam hidup ni walaupun gugur, walaupun seminggu, ana sebut walaupun seminggu. Kerana apa dia? Kerana nak membentuk manusia dah. Nak membentuk manusia dah. Maka dalam keadaan demikian Allah jadikan dia manusia, dan kita harap dia menjadi manusia dan dia menjadi syafaat untuk diri kita di akhirat nanti. Antum kena faham konsep dia. Yang tak faham lagi bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor sana. Ramai sangat yang hantar mesej, yang tanya dalam Facebook, yang macam-macam gaya. Sebab tu anak kata datang belajar. Bila datang belajar ni kita boleh terang betul-betul. Jangan ambil sikit-sikit. Bila ambil sikit-sikit jadi macam yang tak faham tu lah. Yang tak faham tu kan, kita sebut cara umum, dia rasa tuju pada dia. Bila rasa tuju pada dia, dia sibuk tulis dalam Facebook. Tulis dalam Facebook, respon untuk Ustaz Dasuki konon-konon. Kemudian berada pada 10 akhir, sepatutnya tumpukan pada Ramadan dahulu kan, sepatutnya tumpukan kepada 10 akhir. Yang dia sendiri tak tumpu, yang dia suruh tumpu, dia sepatutnya tumpu. Saya bersedia untuk berdialog mesra dan sebagainya, macam-macam gaya tulis. Yang kamu nak datang dialog, datang je. Yang kamu kalut tulis bagi orang tu kenapa? Kalau kamu nak datang, nak tanya, datang je. Tak perlu kalut nak bagi tulis dalam Facebook. Tak perlu nak suruh bagi tahu pada orang tu, bagi tahu pada orang ni. Kamu tak faham, kamu datang tanya. Itu mudah dia panggil demikian. Ni sibuk bagi tahu. Lepas tu bagi tahu pula pada wartawan. Wartawan pula tanya pada anak, apa respon Ustaz? Anak tanya balik, apa kaitan kamu dengan respon dia? Kerja kamu nak laga-lagakan orang ke? Kalau kamu tak faham, dia tak faham, mari datang jumpa dengan saya. Saya tak sebut pun nama orang. Saya sebut tentang pakar hadis. Di Malaysia ni ada ke pakar hadis? Tak ada pakar hadis. Kalau ada pakar hadis, anda dah sebut dah, kalau ada pakar hadis, dia mesti hafal Quran terlebih dahulu. Dia kena faham Al-Quran terlebih dahulu. Imam
Imam Bukhari nak sebutnya, dia hafal Al-Quran Karim. 10 tahun dah ada Al-Quran. Orang kita ni pergi mengaku belajar kat mana? Pergi mengaku pakar hadis, Quran pun tak ada. Kalau Quran pun kamu tak hafal, macam mana kamu dianggap kamu pakar hadis? Orang yang pakar hadis ni, dia mesti faham Al-Quran Karim, baru dah dia datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham hadis saja tak faham Quran, macam mana dia dianggap pakar hadis? Kerana hadis ini mendengang terhadap Al-Quran. Tu yang konsep yang kita nak sebut. Anak sebut cara umum, bukan tuju pada orang. Nak suruh orang kita ni faham. Tiba-tiba ada orang terasa, yang terasa tu datang, tanya anak sendiri. Jangan kalut ni hantar mesej, suruh saya setiausaha persatuan sekian. Kenapa mesti setiausaha? Yang nak jumpa siapa? Setiausaha ke siapa nak jumpa? Yang nak jumpa orang tertentu. Orang tertentu tu datang jumpa dengan anda. Susah apa aja, tak payah pun nak sebutnya. Ke tak faham lagi benda yang demikian. Orang kita kan saja nak jadi polemik dipanggil, nak cari, sama ada nak cari populariti, sama ada nak cari kontroversi dipanggil. Kalau tak faham datang bagi tahu, tanya soalan yang mudah je untuk nak faham benda yang sedemikian tu. Ni kalut bagi tahu setiausaha itu, bagi tahu wartawan, bagi tahu. Lepas tu nak suruh kita respon, kita kata tak, kamu nak datang jumpa dengan saya, datang, bukannya payah. Tak ada apa-apa pun masalah dalam hidup kita. Ni baru jawab ni lepas pada 10 akhir Ramadan dipanggil. Kan 10 akhir Ramadan sengaja anda tak jawab. Kenapa tak jawab? Nak suruh ni, nak hormat bulan Ramadan, nak suruh hormat bulan Ramadan, nak suruh faham sikit. Ni nak gambarkan tentang bagaimana orang kita. Suasana memang saja nak suruh laga-lagakan orang. Yang tak faham tu datang, tanya soalan, tanya mudah, bukannya payah apa pun dari kalangan kita. Kalau tulis dalam Facebook, bagi tahu pada orang, bagi tahu pada wartawan, bagi tahu, kamu sendiri yang tak faham, kamu datang, bukannya payah nak tanya soalan-soalan yang demikian. Ini jawapan ni yang tak faham-faham dulu. Tak faham lagi, bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor, baru kita terang betul-betul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, digambarkan lagi bagaimana semuanya manusia, yauma takunu as-sama'u kal muhli wa takunu al-jibalu kal 'ih. Dan ingat ketika mana langit bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan tadi. Kemudian untuk memindahkan para hambanya ke bumi lain. Ni nak marah sangat tu kot. Tak, bawah lagi tu. Kemudian seorang ulama salaf di sebelah tu digambarkan tentang mimpi tadi. Seorang anak hanya dapat memberikan minuman di akhirat untuk ibu bapanya apabila memenuhi beberapa syarat yang kami nyatakan dalam kitab Ihya. Abu Hamid ni maknanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali cerita tentang mimpi orang alim di kalangan orang alim tadi. Kemudian dia mimpi, kemudian dia dinyatakan dalam kitab Ihya, diceritakan panjang kalau demikian. Kemudian aku lihat sekumpulan orang datang dalam keadaan dinaungi awan di atas kepala mereka. Mimpi ini lagi ulama itu sebut, aku lihat sekumpulan orang datang dalam keadaan dinaungi awan di atas kepala mereka sehingga tidak merasakan kepanasan langsung. Itu yang disebut kelompok yang di bumi sebelah tadi. Kemudian awan itu adalah sedekah-sedekah mereka ketika mana mereka berada di dunia. Yang ni kita mula sebut ni, di antara amalan yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti ialah banyakkan bersedekah. Bersedekah di dunia ni. Semakin panjang umur kita, semakin banyak sedekah kita. Semakin umur kita ni mengakhiri perjalanan hidup di dunia, infak ni biasa, jadi lazim dah dalam hidup kita. Untuk agama ni biasa. Semakin membiasakan diri kita ni untuk kita bersedekah dan bersedekah. Itu turun cara demikian. Kemudian kejadian itu berlangsung selama 1000 tahun masanya. Allahu Akbar. Kalau tadi cerita
Imam Ghazali cerita, Imam Qurtubi ni sebut selama lebih kurang 500 tahun langit tu berpusing-pusing. Kemudian berada di keadaan yang suasana yang matahari, kemudian dalam keadaan matahari ataupun awan yang menaungi orang yang berada dalam suasana ini selama lebih kurang 1000 tahun, sehingga kan ditiup sangkakala yang bunyinya amat menakutkan. Orang kafir menyangka bahawa tiupan sangkakala adalah isyarat agar lebih meningkatkan azab yang mereka terima. Waktu itu tiba-tiba bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala tersebut, di waktu tersebut orang kafir kata lagi tambah azab untuk kita. Tapi orang mukmin dia tak rasa demikian. Dia rasa diri dia semakin dekat dengan Allah, semakin rasa tenang dalam hidup mereka. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap depan Allah dalam keadaan tenang, lapang saja. Jiwa dia ni dalam keadaan lapang dan tenang untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dibawa arasy Allah yang dibawa oleh 8 malaikat, yang mana sepanjang kaki dia setiap malaikat adalah sejauh perjalanan 20,000 tahun perjalanan. Waktu tu mula dibawa arasy Allah. Bawa arasy Allah ni dibawa oleh 8 malaikat. 8 malaikat yang panjang kaki setiap malaikat tadi adalah sejauh 20,000 tahun perjalanan. Imam Qurtubi ni sendiri sebut ni dalam tulisan ni. Kemudian kedatangan arasy yang diiringi oleh ribuan malaikat menjadikan seluruh makhluk menggigil ketakutan. Bila nampak suasana yang berlaku itu, semua orang takut. Tengok suasana yang berada di padang mahsyar Allah. Pancaran cahaya matahari pada masa itu merasa amat panas oleh mereka. Tengok matahari itu pun rasa panas semua. Semua makhluk sibuk mencari pertolongan ke sana dan kemari selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun dalam keadaan sibuk ke sana dan kemari. Kemudian orang kafir berkata, wahai Tuhan, pindahkanlah kami daripada tempat ini agar kami menjadi lega walaupun ke neraka. Orang kafir itu rasa takut sangat. Pindahlah ya Allah, masuk neraka pun tak apalah, senang kata. Kerana takutnya keadaan suasana yang berlaku ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkata sedikit pun kepada mereka. Allah tak bercakap sikit pun dengan orang kafir. Ni ada orang yang Allah tak nak bercakap dan Allah tak nak pandang wajah dia. Dalam hadis Rasulullah sebut berulang kali, beberapa kelompok manusia yang Allah tak nak pandang wajah dia, Allah tak nak bercakap dengan dia, Allah tak nak membersihkan dia daripada dosa-dosa. Antaranya orang kafir. Orang kafir ni Allah tak layan langsung. Allah buat tak reti je. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan orang-orang yang dalam hadis Rasulullah sebut orang yang akilur riba, orang yang makan riba. Allah tak nak cakap dengan dia. Kamu makan riba, kamu buat khianat pada orang. Siapa lagi? Pemerintah yang zalim. Allah tak nak cakap dengan dia. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa lagi? Orang tua yang berzina. Asy-syaikhuz zani. Orang tua dalam keadaan tua berzina lagi. Orang yang siapa lagi? Mudminun khamr. Orang yang hidup dia ketagih arak. Tagih arak ni sampailah dia mati, hidup dalam keadaan ketagih arak. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah tak nak pandang wajah dia. Allah tak layan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Allahu Akbar. Kita ni kan kalau kita pergi rumah orang tak layan, tuan rumah tak layan. Allah, kita rasa macam mana? Rasa nak balik je. Tapi kalau kita pergi pada mahsyar, Allah tak layan, nak buat macam mana? Nak balik ke dunia? Boleh dah. Tak boleh nak buat dah. Bila sampai di pada mahsyar, tiba-tiba Allah tak pandang langsung. Habis lah. Kita ni kalau kita belum masuk, tuan rumah layan kita. Silakan. Sampai dekat depan pintu rumah tu, tuan rumah sambut kita. Allah sukanya kita. Masuk dalam rumah, duduk je. Belum duduk lagi air Milo dah ada dah, misal contoh. Lagi kita rasa seronok. Ini kan pula nak gambarkan pada kita ni, bila kita pergi ke akhirat, sampai di padang mahsyar, Allah tak layan. Bila Allah tak layan, habis tak adalah
Allah tak bercakap langsung pada mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak bahawa Salman berkata, pada hari kiamat matahari didekatkan pada manusia sehingga hanya berjarak 2 kali panjang anak panah daripada kepalanya. Ini berbeza-bezalah keadaan orang. Ini berdasar pada riwayat daripada Ibnu Al-Mubarak. Matahari memanaskan mereka yang tidak berpakaian sama sekali selama 100 tahun. Matahari ini Allah jadikan pada mereka ni, panas pada mereka ni yang tidak berpakaian selama lebih kurang 100 tahun. Kemudian namun demikian orang mukmin tidak merasakan panas matahari tersebut dan tidak kelihatan aurat mereka. Itu yang anda sebut tadi lah. Satu kelompok yang berada di bumi yang sebelah, kalau kita sebut ashabul yamin, sebelah kanan. Satu kelompok ni, tengah-tengah tersebut malaikat. Malaikat ni 10 kali ganda makhluk yang ada ni, yang menjadi batas penghalang di antara ahli syurga dengan ahli neraka yang berada pada suasana demikian. Kemudian kelihatan aurat mereka. Sementara orang kafir, dia merasakan panasnya bagaikan dimasak dalam belanga dengan api. Orang kafir pula di saat tersebut dia akan rasa macam dia dalam keadaan dimasak dalam belanga yang dipanaskan dengan api. Al-Miqdad dan Al-Aswad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdaril mil. Pada hari kiamat matahari didekatkan pada makhluk sehingga hanya berjarak 1 batu saja daripada mereka tersebut. Ini pun keadaan yang kedua, kan? Keadaan yang ketiga. Yang pertama, keadaan yang pertama, matahari ini kalau tolak dengan tangan pun sampai. Keadaan yang kedua, 2 kali anak panah. Keadaan yang ketiga, sejarak 1 batu. Ni jarak-jarak yang berbeza ni, berdasar pada berbezanya amalan masing-masing. Barahani sekalian ingat tu, yang kita belajar ni, ingat pun tak apa, tak ingat pun tak apa, kerana tak masuk peresa kan. Cuma nak sebutnya, bezanya amalan, bezalah suasana di padang mahsyar. Keadaan manusia ni, kita nak tahu macam mana kita di padang mahsyar nanti, berdasar pada amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini sendiri. Salim bin Amir bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui jarak 1 batu yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah. Yang kamu sebut 1 batu itu jarak berapa jauh ya Rasulullah? Adakah sama dengan jarak 1 batu di bumi ini ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jarak 1 batu yang dimaksudkan tidak sama dengan bagi setiap orang. Rasulullah sebut jarak 1 batu ni tak sama, walaupun dengan 1 batu berbeza-beza dengan orang, beza dengan orang. Rasulullah sebut bergantung pada amalan mereka di dunia yang kita buat di atas dunia ni. Kita sedang mencorakkan suasana kita di akhirat nanti di dunia, sebagaimana tidak samanya tahap keringat yang keluar daripada tubuh badan mereka. Ada yang keringatnya sehingga mengenangi kedua buku lalinya, ada yang berpeluh sampai pada buku lali dia. Peluh dia tu, tiap-tiap orang tu kena orang yang berbeza-beza. Ada sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut. Peluh ni, air peluh ni sampai ke lutut, air peluh seorang ini, berbeza amalan. Kemudian ada sampai ke lutut dan ada sampai ke mulut. Peluh ni sampai ke mulut, peluh yang kena pada seorang, sambil mengisyaratkan tangannya ke mulut, sambil Rasulullah tunjuk tangan ke mulut ini sendiri. Nak sebutnya suasana di akhirat, di padang mahsyar, keadaan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ini kita sambung minggu depan nantilah insya-Allah. Riwayat yang lain cerita tentang mengenai bagaimana keadaan di padang mahsyar nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kita dah nak menyambut Aidil Adha lah pula ni. Jadi oleh demikian ana sendiri dengan sahabat-sahabat di sekolah ana ni,
ana buka peluang untuk buat ibadah korban. Korban ni pada tahun ni ana telah jangkakan lebih kurang, kita telah order sebanyak lebih kurang 100 ekor kambing. 100 ekor kambing, cadang-cadangnya lah. 100 ekor kambing ni untuk dibuat ibadah korban. Dan kambing ni kita nak freeze dan nak jadikan bekalan makanan. Kita bagi-bagi pada orang miskin sama. Kemudian kita bagi pada sekolah-sekolah tahfiz yang di bawah Hana ni untuk jadikan makanan pada mereka tersebut. Lebih kurang demikianlah Hana duk rancang dengan sahabat-sahabat. Jadi untuk seekor kambing ni, satu ekor kambing tu dia jadi satu bahagian sebanyak lebih kurang RM1,000 kita dapat. Tapi kalau jemaah yang tak nak ambil kambing, tak nak korban kambing, jemaah sekalian boleh ambil bahagian sebagaimana tahun yang sudahlah, bahagian daripada lembu. Lembu ni untuk satu bahagian kita jadikan sebanyak lebih kurang 650 ataupun RM700. Itu satu bahagian lah, terpulang pada jemaah lah. Tapi anda sendirinya anda minta dengan sahabat-sahabat supaya kita tempah sebanyak lebih kurang 100 ekor kambing untuk kita sembelihkan pada hari raya ketiga, hari raya keempat ni. Kemudian kita raya pertama, raya kedua, raya ketiga tu, kemudian kita freezekan dia. Daging tu kita akan agih-agihkan pada orang-orang miskin di tempat kita. Kemudian dalam masa yang sama juga di kawasan-kawasan kita bagi pada anak-anak yang menghafal Quran ini untuk makan daging-daging tersebut, insya-Allah. Jadi ana harap supaya jemaah boleh fahamlah konsep kita nak buat ibadah korban. Yang nak buat di ana sendirinya sebut, kalau orang tanya mana lebih baik Ustaz, buat di sini ke buat di Kemboja dan sebagainya, ana tengok di Kemboja tu banyak sangat, sampai seorang-seorang yang pergi, sahabat-sahabat ana yang pergi tu, seorang bawa 100 ekor lembu, bawa lebih kurang 200 ekor kambing dan sebagainya. Dan orang Kemboja ni banyak sangat. Anda pernah pergi di sana, satu rumah seekor lembu ada yang dapat bahagian ini sendiri. Ialah mereka pun susah, kita tahu, tapi tempat kita ni pun susah juga. Jadi oleh demikian kita harap supaya kita agih-agihkanlah. Siapa yang nak buat di sana pun boleh buat, nak buat di sini pun boleh buat. Kita buat, yang pentingnya buat, jangan tak buat. Senang. Kita dapat pahala ibadah korban nantilah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.